Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar pasal fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Unit 2. Fungsi kuadratik. Tahu pada yang belajar dalam bahasa Inggeris, quadratic function. Quadratic function. Okey, saya akan guna dua bahasa. Okey, tetapi banyak formula yang saya akan gunakan dalam bahasa Inggeris. Sebab kebanyakan formula dalam bahasa Inggeris. Okay, saya minta semua dalam keadaan mute supaya tidak dapat mengganggu pula. Tak mengganggu kawan-kawan yang lain. Okey? Alright. Ready guys? Okey, fungsi kuadratik. Alright. Siapa yang ada masalah tadi? Cuba bagi thumbs. Siapa yang ada masalah tajuk ni? Masalah macam mana? Dia tengok soalan, dia tak faham apa yang nak. Apa soalan tu nak. Buka je soalan, dia baca-baca, apa soalan ni nak? Cari nilai-nilai K persamaan kuadratik. Dia macam tu kan? Kan? Baca soalan pun dah allergic lah. Kan? Baca soalan pun dah allergic lah. Itu masalah. Kan? Usahakan baca soalan. Tengok tajuk AdMaths pun, buku AdMaths pun dah mengerikan kan. Menggigil-gigil. Takut nak belajar kan. Itu bukan cerita pasal cikgu lagi kat dalam kelas alright, baik. Okey, ada masalah kan? Okey, saya percaya ramai yang tadi yang beritahu kata banyak masalah sebab tak faham soalan apa yang dia nak. Okey guys, dalam tajuk ini banyak perkara yang tersirat. Okey, yang ni kena bear in mind, banyak benda tersirat yang awak perlu kenal dan faham. Kenali plus faham. Jadi malam ini banyak saya akan fokus pasal ini. Faham guys? Saya akan banyak fokus pasal kenali dan fahami ini. Sebab saya percaya kamu semua dah belajar tajuk ini. Cumanya ada part-part bahagian tertentu yang kamu bermasalah menyebabkan kamu susah untuk faham bahagian-bahagian dalam topik ini. Betul tak? Setuju? Setuju? Jadi saya tak akan go through daripada A sampai Z. Lambat kelas kita kalau macam tu. Faham Saya tak akan go through daripada A sampai Z. Tapi insya-Allah saya akan cuba bantu kamu supaya kamu faham benda-benda yang kamu rasa sangat sukar untuk faham. Boleh? Okey? Jadi banyak benda yang tersirat yang sebenarnya kamu tak boleh jelas. Bila baca soalan memang tak faham. Okey? Terutama sekali bagi pelajar yang guna buku teks dekat sekolah. So boleh saya nak tahu siapa yang guna buku teks sepenuhnya di sekolah? Maknanya dia tak ada buku latihan yang lain, dia guna buku teks semata-mata. Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Ramai. 5, 6. Okey. Baik, buku teks semata-mata Okey, dia ada satu masalah bila menggunakan buku teks ni. Susah kan study guna buku teks Betul tak? Setuju tak? Okey, honestly saya bagi tahu cikgu, hari tu saya ada buat review pasal buku teks. Kemudiannya saya ambil buku teks tu, saya kosongkan minda saya study daripada awal. Okey, awal topik. Saya belajar daripada satu persatu supaya saya boleh faham apa yang sebenarnya buku teks tu cuba sampaikan. Tapi honestly saya bagi tahu, buku teks tu banyak menyebabkan saya rasa stres. Setuju tak? Bila kamu buat latihan buku teks memang stres. Betul? Bagi time. Memang buat-buat dia punya tekanan ya Allah. Tak boleh nak belau. Kan? Bila baca tak faham, baca sekali lagi tak faham. Setuju? Kan? Baca kali kedua, apa benda yang terangkan ni? Apa ni? Ya Allah. Kan? Memang sengsara nak bolehkan habis satu-satu topik. Okey, honestly sebagai tahu sebenarnya orang yang menerangkan dalam buku teks tu, dia menerangkan guna cara yang sangat-sangat
technical. Okey, sebab sebaca dekat situ yang menulis dia adalah doktor ni, ada MS, ada ni apa semua. Maknanya orang-orang yang high level. Bila sebaca, ya Allah yang Tuhanku, macam mana pelajar nak faham benda ni? Kan? Okey, jadi kenapa tak diterangkan dengan cara mudah? Okey, contoh-contoh yang diberi kadang-kadang melompat-lompat. Sebab tu sesangat tidak suggest untuk kamu guna buku teks. Sebab buku teks memang sangat menyusahkan kamu. Kan marah pula orang buat buku teks nanti. Kan? Dapat video sir dekat YouTube ni, mau dia contact lagi sir. Hari tu sebanyak kutuk buku teks, tiba-tiba cikgunya yang menulis buku teks tu contact sir. Kan dah kena. Kan? Tapi dia sendiri mengakui bahawa memang betul soalan-soalan dalam buku teks itu tidak berorientasi peperiksaan. Faham Dia tidak berorientasi peperiksaan. Jadi, bila kamu menggunakan buku teks sahaja menyebabkan kamu ada satu masalah. Sila mengaku siapa yang guna buku teks sepenuhnya tu, kamu ada satu masalah yang sangat besar, iaitu bila banyak baca soal. Kamu dalam peperiksaan kamu banyak tinggal soalan sebab kamu tak tahu nak jawab macam mana. Setuju? Setuju tak Adam? Setuju Adam? Baca soalan tak faham nak apa ni? Soalan ni nak apa? Padahal banyak soalan jawapan dalam buku teks tu awak boleh dapat jawab dengan baik. Tetapi bila soalan sebenar kamu ada masalah. Kenapa? Itu buku teks punya pasal. Faham, bukan kamu tak faham. Bukan kamu tak pandai. Tapi sebenarnya cara pengolahan dia tu yang kurang tepatlah bagi saya. Okey, jadi jadikan buku teks sebagai buku rujukan sahaja. Untuk buat latihan, silakan sila guna buku yang ada orientasi peperiksaan macam buku ni. Okey, dia ambil soalan sebenar. Ni. Okey, guna buku rujukan ke sir? Tak, guna buku ni, modul ni. Yang ni yang saya suggest. Okey, guna buku rujukan, kadang-kadang buku rujukan yang tebal tu kan. Okey, yang tu pun boleh guna tapi di situ terlalu banyak info. Okey, terlalu banyak info. Jadi kamu tak tahu yang mana satu penting. Betul tak? Siapa guna buku rujukan yang tebal tu? Oxford ke Pelangi ke, ada tak? Ada? Siapa? Siapa yang guna buku Oxford yang besar, tebal, buku rujukan tu kan? Okey, ada? Ada? Tak ramai. Okey. Buku tu boleh, tapi sebenarnya awak hilang punca. Tak tahu mana yang satu penting. Betul tak? Betul tak? Awak tengok, banyak benda yang diterangkan sehingga kan awak tak tahu yang mana satu penting. Okey, kenapa saya suggest buku ni? Banyak promo buku pula dah kat sini. Okey, kenapa saya suggest buku ni? Sebab buku ni, dia adalah, orientasi dia adalah buku teks. Dia ambil buku teks sebagai dia punya rujukan. Dan dia memudahkan urusan awak untuk faham buku teks. Yang buku teks cuba terangkan tu, apa sebenarnya yang cuba terangkan? Ini buku dia memudahkan dia. Faham tak? Sebab apa? Ni nampak tak ni? Dia tulis apa? Dia tulis tu. Buku teks muka surat 12. Saya rasa ini je satu-satunya buku yang ada benda ni. Okey, tu. Tu. Nampak Buku teks muka surat 12. Yes. Ni. Dia guna buku teks sebagai rujukan. Maksudnya, awak guna buku ni, dah bermaksud awak dah guna buku teks. Awak sedang guna buku teks. Faham ke? Sebab buku teks tak boleh dibina macam ni buku teks dia kena jadi cara dia. Dia ada etika dia. Sebab tu dia macam tu. Okey, ini adalah buku yang memudahkan awak untuk urusan awak dalam memahami Maths. Boleh Faham ya? Faham? Banyak cerita pula pasal buku teks ni. Okey, jadi cari secara online ke apa ke cari Okey, untuk memudahkan urusan awak. Okey, yang form 4 lah, form 5. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fungsi kuadratik ini kita akan belajar banyak benda. Okey, first of all, kenapa kita nak kena belajar fungsi kuadratik? Boleh tolong type bagi tahu saya kenapa nak kena belajar fungsi kuadratik. Kenapa ya? Cuba bagi tahu. Kalau tak tahu, cakap je tak tahu. Sir, saya tak pasti. Saya memang tak tahu. Saya memang belajar je, sir.
Ada tak? Macam tu. Kan? Main belajar je. Kan? Apa pun tak tahu. Kan? Belajar bukannya faham pun. Belajar tak faham pula tu. Kan? Memang tak tahu. Sure tak tahu? Tak pasti. Okey. Lepas tu senang kata tak sure. Okey, lagi? Lagi tak? Okey, siapa yang tahu rasa-rasanya? Agak-agak fungsi kuadratik ni belajar untuk apa? Untuk apa ya? Kan? Okey. Untuk jawab exam. Yes! Betul, tapi salah. Kan? Buat apa nak belajar untuk jawab exam sahaja? Okey guys. Dah. 5, 4, 3, 2, 1. Okey guys. Baik, dengar betul-betul. Kuadratik adalah sangat penting dalam curve. Okey. Awak pernah tengok kereta BMW zaman tahun 80-an, kotak-kotak, betul? Sebab masa tu tidak dikenali kuadratik ni tak masuk lagi dalam sistem komputer. Kan? Tapi sekarang kuadratik ini dia dah masuk dalam sistem komputer dan kemudiannya boleh buat bentuk yang cantik-cantik, lawa-lawa, seksi-seksi. Faham ke? Dia ada curve. Okey, kalau kita tengok BMW sekarang, oh cantik kan? Semua kereta-kereta sekarang nampak cantik, ada curve. Kau ingat dia boleh lorek saja-saja dia guna tangan. Kan? Tak, sebenarnya dia guna sistem komputer di mana dimasukkan bila dia lukis curve tu, dia ada bentuk graf. Okey, graf itu adalah kuadratik. Faham tak? Dia ada kuadratik, kubik dan ada yang sewaktu dengannya. Tapi kuadratik ini adalah bentuk curve. Dengan kata lain bahawa kalau tak ada kuadratik, dunia kita tak cantik ah. Faham tak? Bangunan-bangunan tak ada curve. Ni tak ada curve. Kursi tempat yang kita duduk tu kan tak ada curve yang cantik dan menarik. Kau memang debong. Faham ke? Kan? Jadi kuadratik ni memang sangat-sangat penting dalam pembentukan design, curve dan everything. Okey, yang kedua adalah sangat penting dalam kita nak mengira maximum value, minimum value sesuatu benda. Okey, kita nak tetapkan sesuatu harga. Apa harga maksimum dia kita boleh letak? Apa harga minimum kita boleh letak? Kalau kita berniaga, apa sebenarnya keuntungan yang maksimum kita boleh capai? Apa keuntungan yang maksimum minimum yang kita boleh capai? Ataupun kerugian minimum yang kita boleh hadap? Faham tak? Walaupun kamu tak faham apa yang saya cakap, tapi itulah kegunaan dia dalam seharian kita. Memang sangat penting. Boleh faham? Boleh faham? Bagi thumbs. Alright. Nanti kita tengok maksimum minimum dia. Okey, macam mana sebenarnya yang berlaku. Okey, baik. Tapi dalam fungsi kuadratik ini adalah sangat-sangat penting. Kalau bagi saya, kalau dikatakan sangat penting itu apa? Level 5. Level 5. Level 5 ni memang sangat-sangat penting. Kalau kamu tak faham tajuk ni, master tajuk ni dulu sebelum belajar tajuk lain. Faham ke? Faham semua? Master dulu tajuk ni sebelum belajar tajuk lain. Sebab apa? Sebab Form 5, ada Form 5 kat sini. Dia mesti tahu. Tajuk ni ada dalam hampir semua subjek. Semua topik. Betul tak? Hampir semua topik ada bahagian ini. Bagi thumbs. Kalau setuju. Yang Form 5 dia tahulah. Kan? 5 dah setuju. Okey. Kalau awak tak faham bahagian ini, awak akan ada masalah dengan tajuk-tajuk yang lain. Boleh faham? Faham guys? Jadi maknanya this is by hook or by crook you have to understand. Itu yang saya akan buat pada hari ini. Panjang sangat membebel hari ini. Okey, baik. Kita akan pergi bahagian yang sangat penting dulu. Kita nak berkenalan dulu dengan punca kuadratik. Siapa dekat sini tak tahu bila saya sebut X kuasa 2 tambah dengan 3, X tambah dengan 2 sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Kenapa? Sudah.
Sudah. Yes, memang betul dia bentuk M. Tapi saya nak tanya kenapa dia sama dengan kosong? Ada tak kat sini? Sebenarnya saya daripada dulu lagi blur. Kenapa dia equal to 0? Siapa setuju apa yang saya tanya? Apa yang saya cakap? Bagi thumbs. Kan? Kan? Saya daripada dulu tak tahu ni. Kenapa dia equal to 0? Kan? Kalau dah sama dengan kosong nak kira apa lagi? Betul tak, Fai? Dah sama dengan kosong nak kira apa lagi? Betul? Kan? Itu masalah dia macam mana ni. Okey, saya terangkan benda ni dulu boleh? Okay, all of you get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tahu kenapa is equal to 0. Okay. Alright. Senang awak lukis. Tak nak graf minimum. Graf maksimum. Minimum. Minimum dah. Ini 1, sini 3. Suka-suka hati saja letak kan. Okay. Suka-suka hati saya letak ni. Tak apa. Okay, nampak ni Okay, saya nak bina ini adalah dikenali sebagai apa? Ini adalah Y. Yang ini adalah X. Ini adalah Y. Ini adalah kuadratik. Dan bagaimana sebenarnya dia dapat fungsi ini? Kita tengok ini, ambil sini, ambil sini. Okay, guys, follow saya. Y sama dengan X tambah dengan 1. X tambah dengan 3. Bukan tambah. Sebab ni tambah, dia jadi tolak. Sini tambah, dia jadi tolak. Dia terbalik. Okey, dah. Lukis Lukis sampai sini. Dah siap? Bagi thumbs. Dah ke belum? Dah. Okey, lepas tu kita kembangkan dia. Ini berhati-hati kembangkan. Ini darab ini. Tulis X kuasa 2. Ni darab ini. Tulis 3X. Ni darab ini. Tolak 1X. Jangan tulis macam tu. Tulis X saja. Ini darab ini tambah 3. So, ini adalah Y sama dengan X kuasa 2. Tolak dengan 4X tambah dengan 3. Good? Dapat guys? Okey. Baik. So, Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3. Ini adalah general form. General form ataupun persamaan nama dia. Betul tak? Betul? Bagi thumbs. Dah ke belum? Okey, kita nak cerita pasal kosong ni. Apa benda pasal kosong ni? Dah. Ifah baru habis tuition. Okey, tak apa. Kita pun baru start je kelas. Banyak membebel lagi. Okey, baik. Dah, selesai. Selesai bagi thumbs. Muntazah dah ready? Muntazah dah? Okey. Alright, Izzati okey. Alright. Okey. Jadi kita dah dapat macam ni. Okey, general form. Okey, macam mana sebenarnya dia jadi kosong? Dia macam ni guys. Cuba tengok garis ni. Pada garis ini, pada garis X ni, ini kan Y sama dengan kosong. Setuju? Betul tak? Y sama dengan kosong, right? Mana saya punya marker? Okey, ini adalah Y sama dengan kosong. Jadi, apabila kita jadikan Y sama dengan kosong, kita masuk ke sini. Kita ganti. Apa yang akan berlaku? Dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3 equal to 0. Tada! Dia dapat dah. This is Y. Dia sama dengan kosong. Boleh faham? Okey, dah dapat. Baik. Bila dia sama dengan kosong, ingat tak? Dia selalu tanya pasal roots. Roots dia apa? Lepas tu dia bagi punca dia apa. Betul? Betul dengan saya? Setuju? Okey. Bila nak cari roots dengan punca, dia equal to 0. Kenapa equal to 0? Sebab punca dia mesti bersilang pada titik yang dia bersilang. Pada paksi X. Faham Jadi maknanya inilah dikenali sebagai roots.
ataupun punca. Oh, baru tahu hari ni, sir? Siapa baru tahu hari ni bagi thumbs? Kan? Baru tahu hari ni, sir, puncanya macam tu. Itulah roots. Apabila dia bersilang pada dua titik dekat atas spasi X. Iaitu Y sama dengan kosong. Boleh? Faham? Bukan root pasal punca tali lah apa benda kamu fikir. Kan? Bukan. Okey, tak ada kaitan dengan tali ke apa ke nak mencari punca. Puncanya adalah ini, tempat persilangan tu. Boleh? That is we call roots. Understand? Okay? Boleh? Understand pula. Understood? Okay, understood. Okay, baik. Jadi macam mana nak mencari punca ni? Punca kita boleh guna 3 cara. Okay, untuk cari punca kita guna contoh ni ya. Kita nak cari punca, kita ada 3 cara. Okay, punca tu apa? Yang ni 1 dengan 3. Okay, 3 cara tu macam mana? Okay, cara yang pertama kita guna pemfaktoran. Faktoran. Macam mana macam ni? Daripada sini pram naik atas. Boleh faham? Saya rasa semua tahu kan? Ada masalah tak guna pemfaktoran ni? Yang ni nak faktorkan guna EQN dalam kalkulator. Okey eh? Semua okey eh? Siapa yang ada masalah sila bagi signal macam mana. Macam mana nak cakap? Kan okey eh? Okey bagi thumbs. Okey bagi thumbs. Tak okey bagi thumbs up. Okey, senang semua okey lah. Pemfaktoran. Come on guys. Kamu dah. Ni lah. Okey, semua okey lah. Pemfaktoran tak ada masalah. Faktorkan awak akan dapat kurungan begitu. Dia akan dari X tolak dengan 1. X tolak dengan 3 equal to 0. So, X sama dengan 1. X sama dengan 3. Tada, dah dapat. Faham ke? Okey, so dah dapat root dia. 1, 3. Inilah namanya punca. Okey, jenis-jenis punca kejap lagi kita pergi. Boleh? Okey, kena faham benda ni dulu. Okey, bila dah tahu ini adalah pemfaktoran, kaedah yang pertama. Ada juga kaedah yang kedua, iaitu completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Terus terang dekat siapa yang ada masalah dengan penyempurnaan kuasa 2. Bagi thumbs. Completing the square memang problem, sir. Kan bagi thumbs. Okey, saya akan tunjuk cara yang ringkas kejap lagi. Kita cuba buat bersama-sama. Boleh? Okey. Sampai sini dapat? Okey, perkara yang kedua kita boleh guna adalah penyempurnaan kuasa 2. Guys, star dia This is very important. By hook by crook, you have to understand. Awak kena master benda ni. Faham Kena master. Jangan duk pilih salah satu je. No. Kena master. Faham Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga favorite lah korang. Apa dia? Guna formula. Okey. Boleh. Faham? Jelas. Clear. 3 benda ni. Cepat. Saya nak padam. Dah settle? Bagi thumbs. Dah settle? Bagi thumbs. Alright. Jangan risau. Saya akan ada juga bagi dekat dalam kita punya group. Okay. Alright. Okay. Dah Beres. Beres setakat ni. Okey, baik. Kita dah tahu puncanya adalah begini dan kenapa dia equal to 0. That's right. Kita dah dapat. Okey. So sekarang apa yang kita harus buat adalah bagaimana nak menyelesaikan semua benda ni. Actually sebenarnya tiga-tiga kaedah ini memang ketiga-tiganya adalah penting. Awak tak boleh ambil guna salah satu. Awak kena mahir tiga-tiga sekali. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga ini kadang-kadang hanya dia sahaja yang boleh selesaikan masalah tu. Faham ke? Contohnya ada soalan yang hanya pemfaktoran boleh selesai.
Ada soalan yang penyempurnaan kuasa 2 sahaja boleh guna. Dua-dua ni tak boleh. Ada soalan yang harus menggunakan formula sahaja. Kalau awak guna cara lain, dia lagi susah. Faham tak? Bermaksud tiga-tiga cara ni kena power. Faham maksud saya? Boleh faham? Kalau faham, bagi thumbs. Jangan fikir salah satu saja. Okey, oi saya rasa formula lagi senang rasa. Saya nak guna formula je lah. No way. Kan? Tak boleh. Okey. Okey, saya akan banyak guna persamaan ni hari ni. Saya akan guna persamaan yang sama supaya awak lebih faham dan jelas apa yang kita belajar pasal fungsi kuadratik. Faham Okey. Don't worry guys, jangan risau. Saya adalah bekas pembina soalan. Jadi saya tahu kalau soalan tu yang saya bina tu adalah soalan okey ke tak okey. Boleh jadi banyak contoh-contoh yang saya bina sendiri soalan tu. Boleh faham? So don't worry. Jangan risau. InsyaAllah soalan-soalan tu adalah valid untuk kamu faham. Boleh Okey, kadang-kadang dia punya answer tu, jawapan tu pelik-pelik sikit lah. Itu yang saya minta maaf ya. Kadang-kadang sebab soalan tu tak test kan. On the spot punya pasal, memang begitulah. Okey, baik. Boleh guys? Ready? Kita nak pergi kepada penyempurnaan kuasa 2 menggunakan ini. Boleh? Alright, ready guys? Okey, penyempurnaan kuasa 2. Okey, persamaan kita adalah ini. X kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 3 equal to 0. Okey, all of you dah tahu jawapan dia apa, cumanya kita nak tahu kaedah je. Boleh? Okey, kita nak tahu nak kaedah je macam mana. Okey, jawapan kita dah tahu. Alright. Boleh guys? Saling yang ni dah ready bagi thumbs. Dah ready bagi thumbs. Oh, Fai cepat je dia Okey dah Alright. Sepadang ini Okey, sepadang. Ini nota biasa je. Okey, kalau nak tengok-tengok sambil tengok-tengok, awak boleh buka muka surat 23. Ini penerangan daripada muka surat 23. MS 23. Okey. Tapi saya guna contoh lain lah. Okey, saya guna ini. Alright. Ready? Sebab kita nak jawapan dia jadi 1 dengan 3. Macam mana dia dapat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila kita tengok soalan ini. Okey, syarat pertama yang memang kita kena tengok adalah kita tengok pada A. Okey, dia mesti equal to 1. Boleh faham guys? Kalau dia macam ni, 2x kuasa 2 tolak dengan 8x tolak tambah dengan 6 sama dengan kosong. Dia ada 2 kan? Ada 2 kan guys? Okey, apa yang kita kena buat adalah kita kena bahagi semua sekali dengan 2. Boleh faham? Okey, yang ni kena jadi 1. Dia kena bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Kosong pun bahagi 2 juga. Boleh? Tapi kosong bahagi 2, all of you must know that the answer is 0. Okey? Jadi ini potong-potong, kecilkan-kecilkan. Dia akan jadi x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 3 sama dengan kosong. Ini baru boleh buat computing the square. Faham ke? Itu syarat yang pertama. Faham guys? A must be equal to 1. Okey? Boleh? Tapi kalau macam ni macam mana Zah? Oh, ini tak ada depan, tak apa. Okey, x kuasa 2 tambah dengan 3x tambah dengan 5 equal to 0. Itu semua bahagi dengan 2. Okey, x kuasa 2 tambah dengan 3 per 2x tambah dengan 5 per 2 tambah dengan kosong. Yes, ini baru boleh buat computing the square. Faham ke? Dapat jelas Okey, siapa tak mute ni? Okey, dapat faham yang tu? Dapat? Dia mesti syarat pertama A equal to 1. Dah. Okey, dah lepas syarat pertama, baru kita buat yang kedua. Okey, equal to 0
Okey, ready? Okey, syarat yang kedua adalah kita buat sekejap seguna marker merah. Mana marker merah? Okey. Okey. X kuasa 2 tolak dengan 4x tambah negatif 4 per dengan 2 tolak negatif 4 per dengan 2 tambah 3. Tambah 3 equal to 0. Sekejap, yang ni padamlah. Mengganggu. Faham? Boleh? Senang tak? Simple tak? Senang kan? Okey, kalau kes macam ni Ini. Okey, kita bawa naik atas. Saya tunjuk contoh terus supaya awak boleh senang nampak. Okey, kalau dia macam ni, x kuasa 2 tambah dengan 3 per 2x tolak dengan 5 sama dengan 0. Okey, apa kita kena buat? Senang je. X kuasa 2 tambah dengan 3 per 2x tambah 3 per 2 per 2 kuasa 2. Jangan tertinggal kuasa 2. Okey, tolak 3 per 2 per 2 kuasa 2 tolak dengan 5 sama dengan 0. Tak apa, buat je macam tu. Faham ke? Boleh? Dapat? Senang awak fokus yang ini saja. Yang ini tak apa. Ini saya nak tunjuk contoh saja. Tak tukis pun tak apa. Boleh? Just do it like this. Tak ada masalah. It's nothing big deal. Okay? Boleh ya? Okay. Perasan tak? Yang ni kalau negatif, mesti ambil negatif 4 per 2. Boleh faham? Okay. Actually sebenarnya kalau awak perasan, yang ni tambah yang ni kan. Lepas tu tolak yang ni. Maknanya ini kan semua kosong. Betul? Ini semua ni adalah kosong. Sebenarnya ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Inilah dia caranya. Boleh faham? Jadi maknanya kita tidak merubah apa-apa dalam persamaan ini. Okey, kita hanya tambah sesuatu supaya kita boleh menyelesaikan dia. Faham guys? Boleh? Okey, simple saja. Awak tak perlu fikir apa-apa, awak ambil letak bahagi 2. Ambil letak bahagi 2. Itu saja awak kena buat. Simple? Okey, baik. Dah dapat yang itu? Kalau boleh kecilkan, silakan kecilkan. Ini jadi 2 jadi 2. Kan? Jadi 2 kita kan? Okey. Ready guys? Jadi, boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Alright. Okey, kalau yang ni ambil darab letak sini je. Macam mana ni? Okey, 3 per 2 bahagi dengan 2. Apa kita kena buat? Kita kena tukar jadi darab. 3 per 2 darab dengan 1 per 2. Betul tak guys? Jadi macam tu. So maknanya ini adalah 3 per 4. Betul tak? So maknanya yang ni bawa sini jadi darab je. Maknanya 3 per 4. Simple? Simple. Okey. Kejap lagi kita kerjakan dia. Relax dulu. Tengok yang ni dulu. Boleh? Okey guys. Tengok. Okey. Dia kuasa 2. Memang kuasa 2. Ya. Dia dengan 2 sebab kuasa 2 ke tak? Ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Sebab tu dia punya kaedah memang begini. Kena bahagi 2. Boleh? Ambil B ni letak sini bahagi 2 kuasa 2. Itu yang kita kena tambahkan. Boleh? So practice bagi mahir. Practice bagi mahir. Boleh Okey, kita nak teruskan dah ni. Okey. So sekarang tengok yang ni, ambil yang ni. Nampak? Okey. Please don't use your brain, just look and see. Look and see. Don't use your brain. Itu macam lampau sangat kan. Okey. Okey. Okey, awak gunalah otak awak sikit. Okey, tak payah fikir apa-apa, just tengok dan tulis. Boleh tak? X ni ambil negatif 2. Letak negatif 2, letak kuasa 2 dekat sini. Faham? Faham tak?
tengok sini, letak jadi gini. Dah. Boleh? Faham ke tak ni? Faham? Yang ini pun sama. Kalau yang ini kan dia jadi apa tadi? Dia jadi 3/4 kan? 3/4. Okey, jadi ambil yang ni. So X tambah 3/4 kuasa 2. Gitu. Settle. Faham ke? Faham? Oh, 2 dalam 1. Kita selesaikan dulu terus. Okey, faham? Beres. Okey. Hanya perlu menggunakan kecerdasan sikit je. Okey. Tengok je. Okey, tengok dah dapat. Macam tu. Boleh? Okey, faham So, ambil ini. Sir, mana pergi yang negatif 4 ni, sir? Betul tak? Siapa tanya soalan tu? Sir, mana pergi negatif 4 ni? Betul? Siapa tahu? Negatif 4 ni pergi mana? Okey, sebenarnya 3 ini telah difaktorkan menjadi macam ni. Okey, kita tengok sebenarnya dia ini, kalau kita ambil X kuasa 2 tolak dengan 4X, ini tambahkan. Ini adalah negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2 adalah 4. Okey, cuba faktorkan ni. Dapat tak ni? Sila buat sekarang. Faktorkan ini, dapat tak ni? Dapat tak? Siapa yang dapat bagi tak? Faktorkan ini, dapat ni. Betul? Dapat Fatih dapat Siapa tak try dia rugi. Okey, sebenarnya di 3 benda ni dia dah difaktorkan jadi begini. Boleh faham? Okey, so tak peliklah kenapa dia hilang. Jadi sekarang ni ringkas cerita. Awak tengok ini, ambil dia, letak sini. Ambil ini, letak sini. Dan. Faham ke? Okey, Batrisha ada soalan? Saya nampak ada angkat tangan. Ada soalan tak? Batrisha ada soalan ke? Sir, kalau tekan kalkulator boleh? Bolehlah. Bolehlah tekan kalkulator. Memanglah boleh. Kan tak ada masalah. Kalau negatif dapat. Yes. Ini negatif, ambil je negatif ni. Negatif 2 kan? Kalau negatif 2 sini kan? So letak je negatif. Ambil je, letak je. Macam tu. Boleh Okey? So letak je. Okey? Dapat. Kalau dia positif, letak jadi negatif. Okey, baik. Selesai. Saya nak padam ini. Sebab dia tak guna ini. Okey, baik. Semula. Ambil yang ni. So, kita ambil jadi X tolak dengan 2 kuasa 2. Simple. Kemudian teruskan yang ni. Yang ni negatif 2 kuasa 2. Jadi positif 4. Congak je, tak ada masalah. So, kuasa 2. So, 4. Lepas tu tolak. Jadi negatif 4 tambah dengan 3 sama dengan 0. Korang nampak ke apa yang saya tulis tu? Nampak ke? Boleh? Jelas? Clear? Okey. Baik. Di sini selesaikan dia. Jadi X tolak dengan 2 kuasa 2. Ini 4 tambah dengan 3 jadi negatif 1 sama dengan 0. Okey. Ini ada nama dia ni. Bila dia bentuk macam ni, ini namanya adalah persamaan vertex. Persamaan vertex. Ini dalam bahasa Inggeris vertex. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil bucu. Oh, baru saya faham. Ada soalan hari tu dia tanya persamaan bucu dia minta. Betul tak? Ada tak? Pernah jumpa tak? Pasal persamaan bucu ni. Pernah. Pernah Adam Awak tak tahu siapa apa dia tu? Saya pun tak tahu. Hari ni dah faham? Hari ni dah tahu dah? Faham. Inilah persamaan vertex ataupun persamaan bucu nama dia. Alright.
Boleh? Alright, Boleh, faham? boleh. Faham, sir. Nanti kita belajar lagi, sikit lagi kejap lagi, kita pasal special pasal persamaan bucu ni saja. Faham Kejap lagi. Okey, ni kita nak selesai ni dulu. Okey, baik. Sekarang ni, satu boleh bawa transfer ke sana. Dia akan jadi satu. Ni akan jadi X tolak 2 kuasa 2. Kuasa 2 bawa ke sana jadi punca kuasa 1. X tolak dengan 2. Punca kuasa 1 dia akan jadi tambah tolak 1. X tolak 2. Adakah yang tak faham kenapa punca kuasa jadi tambah tolak? Ada tak yang tak faham? Sila bagi thumbs. Punca kuasa mesti, kalau punca kuasa mesti tambah tolak. Okey, sebab dia ada positif dengan negatif. Boleh Faham Kurotul Husna faham ke memang tak jelas kenapa dia negatif? Faham. Okey, baik. So dalam keadaan begini kita pecahkan jadi dua keadaan. So dia akan jadi X tolak dengan 2 sama dengan 1. Ataupun satu lagi keadaan jadi X tolak dengan 2 sama dengan negatif 1. So ini bawa ke sana dia akan jadi X sama dengan 3. Dan ini jadi X sama dengan ni tolak dia akan jadi tambah 1. Betul tak ini yang persamaan tu? Nampak guys? Okey, jelas tak? Clear tak? Jelas tak? Clear tak? Okey, yang ini macam mana? Yang ini saya lepaskan korang lah buat. Ini jadi kuasa 2 jadi 9 per dengan 16 tolak dengan 5. Korang selesai sampai habis. Boleh? Dapat? Jelas? Clear? Simple? Nimple? Okey, dapat guys? Okey, siapa yang dapat? Bagi hak. Clear? Okey, alhamdulillah ramai yang dapat. Alright. Wei, kalau ramai macam ni, join bulan depan seronok se. Kan? Tapi ialah ada orang kekangan waktu kan. Okey, kekangan masa tak ada masalah. Okey, dapat join kelas percuma. Jangan risau. Ada kelas-kelas percuma dalam open class Tapi itu mengikut kosongan masa salah. Bila saya ada kosong masa, saya akan buat kelas percuma. Bila pada hari Sabtu biasanya petang saya buat. Okey, hari Sabtu petang. Jadi kalau kamu tak boleh join kelas yang berbayar, boleh join kelas yang percuma. Okey, tak ada masalah. Saya akan selalu juga buat kelas. Okey, jadi saya akan banyak cover bahagian-bahagian part penting sahaja. Okey, maknanya saya tak cover sampai 2 jam. Saya akan cover dalam 1 jam. Maybe something like that. Okey. Okey, jom siapa tanya? Okey, Ifa tanya, kita tinggalkan sampai sini, boleh ke? Actually sebenarnya bergantung pada soalan. Soalan tu nak sampai mana? Kalau soalan tu nak punca, kena selesai sampai habis. Boleh? Kena cari punca lah. Okey? Kalau yang ni, okey yang ni. Okey, yang ni awak akan dapat decimal point confirm. Akan dapat decimal point sampai habis. Saya tak selesai habis lah. Saya nak awak faham benda ni. Hari ni. Boleh faham? Saya dah bagi tahu, saya tak akan terangkan daripada A sampai Z. Tapi saya nak terangkan benda-benda penting sahaja. Boleh? Yang penting sampai sini awak dah tahu kan nak buat kan? Fair kan? Betul? Sampai sini dah tahu nak buat kan? Nak selesai kan? So saya tak selesaikan sampai habis. Awak just buat saja. Ataupun awak boleh tengok muka surat 23. Muka surat 23. Di sini ada contoh you can try it. Boleh Awak boleh cuba. Contoh ini berserta dengan soalan dia. Tak ada masalah. Okey, boleh Dapat Okey. Kaedah di sini dia ada tunjuk kaedah pertama dan kaedah kedua. Bagi saya, kamu mahir dulu kaedah ini. Masterkan dulu apa kaedah yang saya tunjukkan ini. Ini kaedah universal lah. Semua solution memang menggunakan solution ini. Jadi, kalau kamu dah mahir, boleh gunakan kaedah yang kedua. Dia lebih simple. Okey, kaedah kedua yang dia tunjuk tu. Okey, sebab dia ada B per 2 tu kan.
Sebenarnya boleh juga guna, tak ada masalah. Boleh guys? Okay, faham? Jelas? Clear Okay. Kita nak pergi kepada persamaan vertex pula. Okay, kalau dah ready, bagi thumbs. Saya nak padam. Okay, saya nak padam. Okay, bismillah. Okay. Dah ready? Alright, bismillah. Sekarang kita berapa orang? 25 orang. Alright. Faham Clear Jelas Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak teruskan kita punya kelas. Bahagian persamaan bucu, persamaan vertex. Alright. Selangkah-langkah selangkah-langkah supaya awak boleh senang faham bagaimana sebenarnya yang berlaku mengikut kaedah yang sebetulnya. Bagaimana sebenarnya melibatkan persamaan vertex. Sekejap. Maximum minimum. Okey. Persamaan vertex awak boleh tengok muka surat 42. Okey guys, ini 42. Tapi seterangkan supaya awak akan nampak dia jauh lebih mudah. Awak akan nampak sebenarnya persamaan vertex ni mudah je. Senang je. Persamaan vertex, persamaan bucu. Okey, saya nak padam. Okey. Ready guys? Okey, lukis bersama dengan saya. Kita ambil 1, kita ambil 3 juga. Okey. So ni macam tak ada persamaan lain dia. So memang sengaja pun nak guna persamaan yang sama. Y sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3. Sekarang ni kita tak guna Y, kita guna Fx. Okey. Kenapa saya guna Fx? Suka hati saya lah. Saya nak guna Fx ke Y ke, sama je. Boleh? Okey. Ready guys? Lukis dulu. Okey, lukis dulu persamaan ni. Okey. Okey, cepat. Dah. Okey, satu cara sebenarnya nak lukis ni senang je. Awak lukis dulu. Okey, lukis dulu ni. Lepas tu baru buat garis. Tada! Siap. 2 saat je. 3 saat je boleh siap. Okey, sekali lagi saya tunjuk. Kan? Buat lengkung. Kan? Lepas tu buat garis dia. Kan? Simple kan? Senang je. Okey, kalau garis tu macam mana? Kita tengok. Nak bersilang macam mana? Kan? Kita lukis. Okey, katakanlah dia tu positif bawah sini kan? Okey, garis Y tu kat sini. Perang. Letak je gitu. Settle masalah kita. Okey, maksimum atau minimum. Alright. Okey, ready guys? Dah. Okey, dalam persamaan ini, okey, saya nak cerita sekarang ni adalah tentang persamaan vertex ataupun bucu. Okey, saya nak cerita sekarang ni pasal persamaan bucu ataupun vertex equation. Vertex C ke K? Vertex equation. EQN. Betul ke dalam bahasa Inggeris? Cuba bagi spelling kat saya. Saya tak ingat lah dia punya spelling dalam bahasa Inggeris dia tu. Kan, vertex. Okay, vertex equation. Tak kisahlah kan? Lantak lah. Yang penting boleh faham vertex. Okay, X. Terima kasih. Okay, Irfan. Okay. Vertex equation. Betul. Saya dah tak ingat dah lama dah. Okey, baik. Persamaan bucu ataupun persamaan vertex. Macam mana sebenarnya apa sebenarnya tujuan dia, apa sebenarnya peranan dia dan apakah dia?
Kita nak kenal dia hari ni, boleh? Faham guys? Get ready? Get ready. Alright. Bismillah. Okey. Sekarang ni kita nak tahu persamaan vertex ni macam mana. Sebenarnya bagaimana sebenarnya dan apa tujuan dia kita buat dia. Okey. Kita tulis balik fx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 3. Okey. Lepas tu kita buat computing the square dengan menggunakan ini. Okey, jadi sini x kuasa 2 tolak dengan 4x. So guna markah merah. Tambah negatif 4 per dengan 2 kuasa 2 tolak negatif 4 per dengan 2 kuasa 2 tambah dengan 3. Okey. Dapat? Faham? Faham ke apa yang saya buat tu? Faham kan? Okey, senang saja ini kecilkan nilai dia. Ni akan jadi 2. Okey, ni akan jadi negatif 2. Yes, sama. Dah dapat. Kenapa tambah 3? Dah ni ujung ni tambah 3 ni. Ni bersama asal ni. Fadilah, oi. Ni bersama asal ni kan tambah 3. Macam tu. Tambahlah 3 ujung. Jangan tinggal. Sebab tu saya guna 2 color. Sebab saya tahu kamu tak nampak. Kalau guna 1 color tak nampak. Kan? Betul? Alright. Okay guys. Yang merah tu yang saya tambah. Faham ke? Yang biru tu yang asal. Faham Alright. So, apa yang berlaku adalah kita ambil yang ini, kita ambil yang ini. Boleh? Then jadi X tolak dengan ambil terus negatif 2 tutup kurungan kuasa 2. Settle? Okey. Tolak dengan ini. Negatif. Ya, kuasa 2 jadi 4. 4 letak sini 4. Tambah dengan 3. So fx dekat sini. Okey, so apa yang berlaku? X tolak dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 1. Betul tak? Tolak dengan 1 kan? Negatif 4 tambah dengan 3. Correct? Semua dapat? Clear? Faham? Okey. Okey. Inilah f x dan inilah nama dia persamaan vertex. Persamaan vertex, persamaan bucu. Persamaan bucu ataupun persamaan vertex. Faham ke? Ini nama dia. Alamak, saya tak ada Okey, nama dia. Okey, inilah dia. Macam mana saya nak tulis ni? Panjang sangat perkataan dia. Okey, sebenarnya dia ada beberapa nama Okey, Amal Fadil. Okey, baik. Persamaan bucu. Okey, boleh. PB. Boleh. Okey, persamaan bucu, persamaan vertex ataupun persamaan maksimum minimum. Persamaan maksimum atau minimum. Biasa jumpa tak? Perkataan ni? Persamaan maksimum minimum biasa? Jumpa? Betul? Benda sama. Soalan yang tu tanya persamaan bucu. Persamaan yang ni tanya persamaan vertex. Persamaan yang ni tanya persamaan maksimum atau minimum. Tiga-tiga aku tak tahu. Padahal sama je. Dekat sana panggil Saleh. Dekat sana panggil Muhammad. Dekat sana panggil Jihad. Kan? Padahal Muhammad Saleh bin Jihad. Faham ke? Orangnya sama. Boleh faham? Oh, baru tahu hari ni Siapa baru tahu bagi thumbs? Sama sama. Okey, persamaan vertex, persamaan maksimum minimum, persamaan inilah dia. Faham
Di mana ada setengah buku namakan dia ini, dia ambil sini adalah P. Ada setengah buku. La ilaha illallah. Okey, terima kasih. Happy. Tolong mi. Macam mana? Kenapa susah nak mute kan dia? Kebal sangat ni kenapa? Ha, tengok tu. Happy tolong mute Happy. Happy. Tolong mute. Okay, thank you. Okay, baik. Di sini P, di sini Q. Okay. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sini? Ini yang saya kata benda yang tersirat di dalam tajuk ini. Inilah perkara yang tersirat dalam tajuk ini. Okey? P dan Q. Ini apa? Sebenarnya ini merujuk kepada persamaan bucu. Bucu ni apa? Bucu merujuk kepada ini bucu. Nampak kan macam bucu ni kan? Ini persamaan fungsi. Bukan macam bucu meja guys. Bucu meja tajam begini guys. Ini adalah bucu dalam persamaan fungsi graf. Boleh faham? Dia tak sama macam bucu meja. Boleh? Inilah dia. Okey, persamaan bucu. Ini dia tempat dia. Jadi maknanya apa yang berlaku dekat sini? Ini adalah dia akan ada P dan di sini adalah Q. Di mana P ni adalah value of X. Nama dia Nama dia adalah correspondent of X. Corresponding of X. Ataupun apa bahasa Melayu? Sudah. Tak dapat. Nilai X yang sepadan. Okey, nilai X yang sepadan. Boleh? Okey, Q ni apa? Nama dia apa? Siapa boleh sebut? Siapa kat sini boleh tolong sebantu beritahu nama Q? Q ni apa nama dia? Tiba-tiba dalam soalan dia pun tanya, dia cari Q. Tapi Q ni ada nama dia sebenarnya ni. Siapa tak tahu bagi thumbs? Saya tak tahu je. Q ni apa nama? Oh, ramai rupanya. Ramai rupanya. Ya, persilangan Y. Nope. Bukan Hanan. Persilangan Y ini dia, 3. Ni 3 ni. Ini persilangan Y. This is the persilangan YC. Pintasan Y. Ini. Ini dia. 3. Okey, boleh. Faham? Titik maksimum minimum. Oh, sikit lagi Prana. Titik maksimum minimum ni dia nama dia. Ini namanya adalah titik apa? Titik minimum. Kenapa nama dia titik minimum? Sebab dia graf minimum. Faham ke? Kalau dia dekat atas, nama dia titik maksimum. Boleh faham? Sebab tu dia ada slash tu. Sebab tu dia ada slash macam ni. Untuk kes ini, dia adalah titik minimum. Faham? Okey. Saya kata nilai Y yang sepadan le. Pandai-pandai kau je. Kau suka kan paletau ni. So ini memang paletau kan. Suka-suka hati kau je kan. Okey, namanya adalah namanya adalah titik minimum. Atau titik maksimum. Tapi dalam kes ini kenapa nama dia titik minimum? Sebab dia graf minimum. Boleh faham? Faham guys? Kalau faham, bagi thumbs. Sebab dalam exam, dia akan tanya. Dia kata, sila tentukan titik minimum bagi persamaan ini. Kamu pun titik minimum macam mana nak buat? Kamu pergi cari titik minimum. Dia nak cari apa dia? Dia nak cari ini. Titik minimum pula. Nilai. Salah. Namanya nilai.
Nilai minimum. Okey, nilai minimum nama dia. Boleh? Betul kan? Betul kan? Namanya adalah nilai minimum. Okey, di sini adalah titik minimum. Adalah koordinatnya. Okey, apa koordinat dia? Okey, sepadan dulu ni. Apa koordinat dia? Senang sahaja. Okey, senang sahaja koordinat dia. Okey, ambil. Kalau sini adalah negatif 2, maka jawapan dia adalah 2. Dia terbalik kalau X. Boleh? Tapi ni negatif 1. Ambil je nilai minimum ini, letak dekat sini negatif 1. Faham? Faham guys? Faham guys? Inilah dia namanya titik minimum point. Dalam bahasa Inggeris kita panggil minimum point. Faham? Faham? Faham Clear Jelas Banyak soalan yang akan tanya pasal benda ni. So sekarang hari ni dah faham Clear Jelas Okey, baik. Banyak juga soalan dia bagi benda ni siap-siap lah. Dia siap tanya, awak tak payah kira apa-apa. Awak ambil, letak. Ambil, letak. Kan? Okey, ada satu lagi benda. Okey. Setakat ini, faham? Setakat ini faham tak? Boleh bagi thumbs? Setakat ini faham? Jelas? Clear? Jelas? Alright, Alhamdulillah. Okey, ramai clear. Okey, baik. Okey, ramai jelas dan clear. Okey. Sekarang, ada satu benda lagi yang maklumat dekat sini yang kita kena tahu. Dan biasanya pun jadi favourite juga dalam peperiksaan. Dia akan tanya, apa dia? Ni titik dia. Garis apa tu guys? Siapa tahu? Sila taik. Siapa tahu sila taik. Siapa yang tak tahu cakap tak tahu je. Kan? Simetri. Ya, betul. Ini namanya adalah garis simetri. Dalam bahasa Inggeris korang translate je lah Okey, garis simetri dalam bahasa Inggeris namanya symmetry line. Symmetry line. Dapat? Okey, ataupun paksi simetri, betul. Paksi simetri, garis simetri, benda sama. 2 kali 5. Okey, faham Okey, cuma ada satu benda lagi soalan yang biasanya dia tanya, iaitu X sama dengan apa? Kita tengok kat mana? 2. X sama dengan 2. Ini nama dia apa dia pula ni? Kalau ini garis simetri, ini nama dia apa? Ada persamaan ni, X sama dengan 2. Apa nama dia? Persamaan paksi simetri. Inilah dia. Inilah dia persamaan paksi simetri. Boleh? Simetri. Persamaan paksi simetri. Persamaan paling panjang dalam dunia. Boleh? Faham guys? Dapat Jelas Clear Clear Jelas Jelas Alright. Alhamdulillah. Faham tak tu? Jelas tak tu? Clear Okay. Alright. Yelah tu. Betul lah tu. Okay, baik. Okay, jadi guys, sebenarnya awak boleh, kalau tengok sebenarnya, contoh yang dia bagi ni, muka surat 42 tu, contoh dia ni susah sikit untuk awak faham.
Tapi sebenarnya susah tu sebab apa? Sebab dia pakai pecahan. Kan? Tapi sebenarnya kaedahnya sama je. Ini je yang dia terangkan. Boleh Sama je. Jadi sekarang ni muka surat 43 tu insya-Allah awak boleh tapah habis lah soalan dia. Okey? Jangan risau, jawapan ada belakang. Okey? Jawapan ada belakang. Yang ni muka surat buku ni bagusnya sebab dia bagi contoh, dia dah susun ikut level. Dia bagi kalau soalan pertama senang sikit. Soalan kedua susah sikit. Soalan ketiga tu susah lagi. Soalan empat susah yang amat. Kan? Soalan kelima susah yang ampun. Kan? Soalan keenam soalan keenam susah nak sambung sendiri. Faham tak? Okey, baik. Okey. Alright. Apa buku ni memang macam tu susunan dia Kalau latihan tu maksudnya awak buatlah peringkat berperingkat satu persatu. Okey, boleh? Okey, soalan tentang ini. Okey, boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Jelas clear Okey, saya tak bincang soalan malam ni. Nanti kalau saya bagi contoh ke apa semua dia jadi panjang sangat. Saya nak awak buat recall, practice. Malam ni ke esok pagi bangun pagi-pagi, subuh, solat subuh, lepas tu terus buat maths, buat recall balik apa yang saya ajar hari ni, boleh? Okey, buat recall balik, lepas tu buat latihan sikit. Oh, macam tu rupanya. Oh, ya begitu. Begitu. Boleh Faham Alright. Okey. Dah jelas? Clear? Kita nak pergi kepada menggunakan formula. Okey. Oh, baru nak masuk formula ke tu? InsyaAllah bila awak jelas benda ni, insyaAllah yang lain tu dia akan jadi mudah je. Boleh Okey, baik. Okey, pasal soal POR saya tak nak terangkan malam ni. Nanti saya akan bagi satu video untuk kamu tengok je video tu, tak payah buat apa-apa, tengok je. Okey, lepas tu insyaAllah kalau Allah bagi faham lah. Kalau tak faham kamu tengok lagi video tu berulang-ulang, boleh tak? Video YouTube saya. Susah gila. Susah faham. Susah gila pula. Susah gila nak buat video tu. Kan? Tapi hasil dia tak apalah, boleh lah. Kamu boleh lah faham. InsyaAllah. Saya akan bagi dalam video yang tu. Yang pasal SOR, POR. Saya percaya ramai yang tak faham benda tu. Betul? Setuju? Pasal SOR, POR tu. Kan? Betul tak? Ramai tak faham benda tu. Jadi saya dah buat video siap-siap dan nanti saya akan post dekat korang. Korang tengoklah bila masa korang free. Jangan tengok dalam tandas sudahlah. Kan? Tabiat. Main game PUBG sampai dalam tandas. 16 jam tu dalam tandas. Apa hal? Macam biasa je. Kan Fi kan? Biasa tak Fi? Yelah tu kan? Okey, baik. Okey, saya nak terangkan ada satu benda lagi. Dah pukul 10 dah guys. Tapi tadi kita start lambat kan? Kita 10 suku, 10.30, okey. Korang okey ke tak? Okey tak? Tambah lagi, sikit lagi. Boleh? Korang tak boring ke belajar dengan saya ni? Korang tak boring ke? Kan? Boleh? Biasa belajar dengan saya. Okey, boleh lagi Mampu lagi Mampu lagi Mampu. Okey, bismillah. InsyaAllah kita nak tengok bahagian yang sangat penting juga dalam ketaksamaan linear. Bahagian ni ramai juga pelajar confuse dan cikgu-cikgu pun kadang-kadang confuse juga. Saya pun tak faham kenapa ramai sangat confuse. Kan, jadi saya nak terangkan jugalah malam ni, boleh? Iaitu muka surat 33. Muka surat 33 iaitu pasal benda ni. Nak lorek sini ke? Sini ke? Mana satu? Kan?
Betul ke tak? Betul tak ramai confuse yang ni? Betul? Kalau betul ngaku je. Ada masalah. Confuse lah macam mana nak lorek-lorek bagaimana? Positif negatif lah apa benda blablabla, banyak benda. Kan rasa macam what is this? Kan? Dia macam tu. Okey, baik. Jom kita buat. Berhenti satu-satu macam mana sebenarnya ini. Ini namanya adalah ketaksamaan kuadratik. Okey, ketaksamaan kuadratik. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil inequalities of quadratic inequalities. Quadratic inequality. Yes. Okey, ketaksamaan kuadratik. Okey, sebagai contoh mudah. Simple, saya ambil contoh dia. Muka surat 32 guys. MS 32. Okey, saya ambil contoh yang dia bagi. Macam mana tu? Okey, X kuasa 2 tolak dengan 7. X tambah dengan 12 less than 0. Okey. Part ni penting guys. Part ni penting. Dia favorite masuk exam. Tadi 5 kan? Yang ni 4. Kan? Bila saya kata penting nombor 4 tu penting gila lah. Kan? Kalau 5 tu maknanya penting gila oi. Faham ke tak? Tak faham tak apa. Tak faham tak apa. Okey, baik. Okey. Jadi yang ni X kuasa 2 tolak 7X tambah dengan 12 less than 0. Ramai yang confuse pasal tanda ni. Okey, saya terangkan sikit lagi. YX. Ini tanda kecil. Ini tanda besar. Kalau baca belah sini, Y lebih kecil daripada X. Kalau baca ke sini, X besar daripada Y. Faham ke? Ini tanda baca. Bukannya kamu kena hafal dia. Boleh faham? Minggu lepas sudah terangkan benda ni. Boleh? Ini tanda kecil, ini tanda besar. So maknanya kalau baca daripada sini, dia nama dia adalah besar daripada. Kalau Y kecil daripada Y. Faham ke? Baru tahu hari ni. Kan? So ni macam tahu je kan. Yang mana tempat yang kita tak tahu. Memanglah. Sebab dulu masa form 4, segagal maths. Setahu mana tempat korang tak tahu. Kan? Sebab setahu yang mana satu saya tak tahu dulu. Okey, faham ke? Okey, tak faham tak apa. Alright. Okey, baik. Tengok ini. Bila ketaksamaan less than. Okey, user daripada tadi angkat tangan ada soalan ke? User tulislah nama betul lain kali. Ada soalan ke daripada tadi angkat tangan tu? Cepat tanya. Soalan. Itu tanda soalan ke? Faham? Mana? Tengok tu. Tak apalah. Mungkin dia ni. Kalau angkat tangan, raise hand ni tandanya nak tanya soalan. Gitu. Boleh? Kalau tak ada tanya soalan, low hand. Kalau faham, bagi thumbs. Kalau suka, bagi Kalau suka sangat, bagi heart. Kalau internet problem, bagi boleh. Boleh. Oh, ada 2. Alright. Okay, ready guys. Alamak. Kita dah lah masa nak time dah ni. Orang banyaklah mengganggu. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? Dah ready? Dah ready bagi thumbs? Dah. Okay, baik. Baik, bila keadaan macam ni, sebenarnya dalam kuadratik memang kita tahu kita boleh faktorkan dia. Yes, kita faktorkan dia. Equal to 0. So, apa yang berlaku adalah X tolak dengan 4. Yang ni X adalah tolak dengan 3. Boleh guys?
Okey, bila keadaan macam tu, ini X sama dengan 4, ini X sama dengan 3. Ini apa dia? Ini adalah roots. Barulah senang explain bila kamu dah faham. Boleh faham? Okey, baik. Sekarang ni, baru kita tak boleh buat macam tu. Maknanya kita kena buat graf. Graf dia tengok pada ini. Okey. Lepas tu, kita kena tengok graf dia. Graf maksimum minimum. Kalau dia positif, maknanya graf minimum. Buat graf minimum. Boleh. Okey, Epi ada soalan? Epi ada soalan ke? Boleh buka mic tanya. User ada soalan? User daripada tadi lagi. Senyap pula lah. Kan? Okey, saya teruskan dulu. Boleh? Saya teruskan. Okey, so graf ini adalah kita tengok A. A kalau lebih besar daripada kosong, maka dia positif. Benda positif. Benda positif senyum ke sedih? Benda positif mesti kita senyum. Bila senyum graf minimum. Faham ke? Okey, jadi resap kat situ. Jadi kita tahu kat sini adalah 3 dan 4. Dapat guys? Faham? Faham? 3 dengan 4 di situ. Ini urut dia. Baik, persoalan sekarang nak lorek macam mana? Betul tak? Nak lorek macam mana? Okey, tengok sini guys. Okey, nak lorek kita tengok. Okey, ini tanda dia. Ini sebenarnya, ini semua sekali ni. Ini adalah fx guys. Okey, graf ini sebenarnya dia ada fx kat sini. Tengok, cuba baca betul-betul fx kecil daripada kosong. Betul tak? Fx kecil daripada kosong. Saya nak tanya, bahagian fx kecil daripada kosong atas ke bawah? Hanfi, cuba jawab. Atas ke bawah? Kalau kecil daripada kosong. Ke atas ke bawah? Bawah. Ya betul. Daripada sini ke bawah. Bila ke bawah, kita nampak ada bahagian yang berada di bawah. So, di sini adalah yang kita lorek. Faham semua? Faham semua? Kalau dia more than, maka kita lorek bahagian atas. Bahagian atas macam mana sini? Boleh? Kejap lagi kita pergi tengok contoh more than macam mana. Boleh? Okey. So, bila dia keadaan macam ni, lorekan dia adalah di sini. Maksudnya dia ke dalam, yang ini pun ke dalam. Maknanya di bahagian dia di sini. So, maknanya macam mana jawapan kita? Kita ambil X duduk dekat tengah. Lepas tu 4 dekat sini, 3 dekat sini. So, kita buat ini lebih kecil daripada 4. So, maknanya X lebih kecil daripada 4. Lebih besar daripada 3. Faham tak? Inilah jawapan dia yang kita nak. Faham? Faham? Saza faham? Boleh dapat? Okey. Boleh? Faham? Okey. Jadi, kita tengok di sini. Kita tengok di sini. Boleh? Inilah dia. Persamaan kuadratik dia ni. Baru ke bawah. Boleh? Okey, kita pergi contoh 2 supaya dia lebih jelas. Okey, katakanlah sini ada X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak dengan 15 lebih besar pada kosong. Okey. Guys, tanda ni. Ni contoh 1. Ni contoh 2. Okey. Okey, dah 10 suku. Okey. Last untuk hari ini. Okey, last untuk hari ini. Boleh Okey. Baik, yang ini selesaikan dia. Macam mana? Faktorkan. Okey, faktorkan. Kalau boleh faktorkanlah. Kalau kena guna formula, gunalah formula. Tak ada masalah. Sama je. Tapi biasanya soalan ini memang boleh faktor. Biasanya lah soalan dia. Okey, jadi sini adalah X tolak dengan 5. X tambah dengan 3. Okey, boleh Faham Okey, then kita akan dapat X sama dengan 5. X sama dengan negatif 3.
So, kita tengok positif. Positif senyum. Bila senyum, sap macam tu. Garis dia sap macam tu. Lepas tu, roots. Letak roots negatif 3, 5. Dapat? Okey, dapat tak buat sampai situ? Dah? Jelas? Clear? Dapat Okey, baik. Sekarang kita nak lorek. Lorek bahagian mana? Tengok ni. Besar daripada kosong. Ini adalah fx. Fx besar daripada kosong. Fx besar daripada kosong. Banyak kali ulang. Okey, besar daripada kosong. Besar daripada kosong. Kosong kat sini. Besar daripada kosong, ke atas. Boleh faham? Bila ke atas bermaksud bahagian atas yang kena lorek. Okey, saya panggil dia graph spender. Kenapa spender saya? Macam spender. Kan? Ini spender dalam, ini spender luar. Kan? Graph spender saya panggil. Okey, sila lukis graph spender. Tahu lah. Dia tahu lah. Kau pun ingat. Kan? Sampai dalam exam tu dia orang gelak-gelak je buat benda tu kan. Kau buat apa graph spender tadi? Atas ke bawah? Kan? Sampai cikgu lain dengar, apa spender-spender atas bawah ni? Kan? Ada ke spender atas? Kan? Itu rahsia kita je tahu. Rahsia kita je tahu. Jangan bocorkan rahsia ni. Kan? Ada spender atas, ada spender bawah. Okey? Boleh? Faham Alright. Okey, baik. Sekarang kita kena lorek bahagian atas. Okey, boleh? Kita lorek bahagian atas. So, bila lorekan bahagian atas, kita nampak dia sebenarnya adalah sini ke sana. Nampak tak? Dan ini ke sana. Jadi, cara kita nak menulis, okey, yang ni awak kena praktis lah. Awak kena cari soalan yang seakan-akan dia. Lepas tu cuba praktis buat. Boleh Make sure ada jawapan lengkap dekat belakang supaya senang untuk kamu semak. Boleh guys? Ada beberapa perkara yang sebenarnya sedah point out dah hari ni, awak praktis. Boleh Okey, baik. Sini. Okey, jadi maknanya, kalau begitu X lebih besar daripada 5. Boleh faham? Ataupun awak boleh juga buat 5 lebih kecil daripada X. 5 lebih kecil daripada X. Ini ke sana. Boleh faham? Biasanya kita tulis X dululah. Okey, jangan lupa ada tanda sama sebab benda yang sama. Okey? Alright. So, sini macam mana? Yang ni adalah lebih kecil. Maknanya X lebih kecil atau sama dengan negatif 3. Nampak? Faham? Jelas? Clear? Faham So, lepas ni tak ada ragu-ragu dah. Nak lorek bahagian atas ke, nak lorek bahagian bawah. Tengok je dah tahu dah. Boleh? Tengok pun dah tahu. Bahagian atas ke bawah. Ada kan sekolah, tak tahulah kamu belajar macam mana. Yang kamu kena masukkan nilai, lepas tu dapat positif, negatif, positif, negatif. Lepas tu tanda mana positif, negatif pula apa benda lah. Positif, negatif. Saya pun tak faham apa yang dibuat. Okey, nak letak simbol. Okey, Nisa keliru macam mana nak letak simbol. Okey, tengok sini. Ini dia lorek bahagian sana. Mana dia makin kecil. Mana X lebih kecil daripada negatif 3. Maknanya semua benda yang lebih kecil daripada negatif 3. Bila awak sebut negatif kecil, lebih kecil, gunalah simbol lebih kecil. Kecil daripada. Faham ke? Kena X dulu. X dulu. Jangan letak 3 dulu. Nanti awak keliru. Awak kena letak X dulu. X kecil daripada. Kalau sini, besar daripada 5. Besar daripada 5. Besar daripada 5 maksudnya X lebih besar daripada 5. Boleh faham Nisa? Dapat? Jelas? Nisa dapat tak? Faham tak? Okay, you have to say it. Kamu kena sebut baru boleh nampak. Okay, kalau tengok saja besar daripada guna sebesar lah. Kan? Besar daripada. Gitu. Boleh Faham Jelas Clear
Senang. Okey, baik. Okey, jenis-jenis punca saya tak sempat masuklah hari ni. Minggu depan baru saya akan sambung jenis-jenis punca. Minggu depan. Okey. Ada soalan tak? Dapat sesuatu tak hari ni? Okey, ada yang nak snapshot? Sila snapshot sekarang. Sila snapshot pula dah. Okey, snapshot Snapshot sekarang. Minta maaf, bahasa saya kadang-kadang pelik-pelik. Korang jangan duk tiru sangat. Kan? Ni terpengaruh dengan Sir Firdaus ni cakap bahasa pelik-pelik. Korang itulah. Bahasa yang bagus-bagus dia tak ada pula nak ikut. Dia yang pelik-pelik tu lah yang nak ikut. Budak-budak zaman sekarang. Memang macam tu. Kan? Okey, tiba-tiba membebel pula. Okey, minta maaf siapa yang alright. Kita dah habis ni kelas kita hari ni. Okay guys. Saya tak nak lama-lama sangat. Nanti korang pun berbulu tengok mata saya. Okay. Alright. Okay. Baik. Bismillah. Okay. Adakah dapat sesuatu hari ni? Dapat sesuatu tak? Kalau dapat sesuatu sila bagi. Bagi hat. Dapat sesuatu hari ni? Okey, alhamdulillah. Okey. Adam dapat, Dam? Faham Adam? Jelas Clear Jelas sir. Exam hari tu macam mana? Gagal? Gagal. Berjemaah gagal Berjemaah gagal. Saya punya skor sama dengan Umar. Sama? Single mark? Single mark. Single digit. Alhamdulillah. Jangan. Okay, itu tandanya have to improve a lot of time. Kena banyak tu improve lagi, insyaAllah boleh dapat. Ramai anak murid saya, pelajar-pelajar saya daripada gagal kan dapat A, ramai sangat. Ramai sangat yang daripada gagal dapat A, ramai. Kan? Saya tak boleh nak kata, oh kamu gagal lah, habis lah, forever and ever lah kamu gagal MX. Kan? Kamu tak payah ambil exam lah, terus gagal dah. Kan? Okay, insyaAllah sebenarnya, dengar apa yang saya nak cakap. Admat ni sebenarnya dia tak susah pun. Yang penting sekarang ni, awak kena berlatih, awak kena belajar dengan cara betul. Faham Awak kena belajar dengan cara betul. Maksudnya betulkan cara belajar awak. InsyaAllah awak akan okey. Masalahnya kita tak tahu kan macam mana cara belajar yang betul. Kamu just tanya je lah. Tanya Sir macam mana cara nak buat. Okey, Sir ada bagi e-book kan? E-book 4-step power at maths kan? Okey, siapa dah dapat e-book tu? Siapa dah dapat tu? Dan dah cuba buat dah, ada tak? Dah cuba buat. Umar dah cuba buat tak? Umar? Dah cuba? Belum lagi. Cuba dulu baru tahu. Saya nak tanya sekarang. Siapa yang dah cuba buat dah? Bagi tahu. Okey, Fadila bagi tahu saya ada perubahan tak? Ada perubahan tak dari segi latihan awak? Kalau tak rasa ada perubahan lagi, maknanya ada something wrong tu. Kan? Ada perubahan tak? Mesti ada. Kan? Ada Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, makin mudah ke berlatih? Fadilah makin mudah tak berlatih rasa? Makin mudah. Makin mudah kan? Tengok. Ada dah testimoni satu. Jadi cuba buat dulu. Baru tu boleh tahu. Faham Latihan awak akan make it easy. Kamu akan jadi lebih mudah untuk berlatih. Faham Cumanya ada setengah-setengah part lah. Kamu perlukan bantuan cikgu. Okey, sebab tak semua yang kamu belajar tu kamu boleh faham sendiri. Kamu perlu bantuan cikgu untuk faham dia. Boleh Faham ke? Sebab itulah seada bersama-sama kamu dalam grup tu. Supaya kamu tak sesat. Kalau kamu ada masalah boleh tanya. Walaupun kamu tak bayar apa-apa kat saya, tak ada masalah. Grup dalam CCO tu, grup CCO boleh join. Semua orang boleh join, boleh tanya soalan whatever you want. Okay, saya akan cuba bagi guide.
Okey, faham kecuali pelajar IMC lah. Pelajar IMC akan selalu tanya. Adik, latihan macam mana? Ni macam mana? Tanya je lah. Saya tak boleh nak memaksa-maksa. Kalau ada rotan, serotan je. kan? Boleh rotan orang online? Boleh? Kan? Bagi rotan yang berapi. Tak ada macam mana nak buat. Betul tak? Tak adalah, korang dah tua-tua bangka ni. Remaja dah tua dah. Korang dah tahu dah nak buat benda ke tak. Kalau korang nak, korang buatlah sungguh-sungguh. Boleh Korang tak nak, lantak korang lah. Kan? Saya nak kata apa? Kan? Tak buat nak buat macam mana? Kan? Lepas tu Mungut datang jumpa Sir. Sir, saya gagal lagi lah trial lah hari tu. Oh, gagal lagi? Buat tak apa yang saya suruh? Tak. Kan? Lepas tu saya tanya, kau menyesal tak sekarang? Menyesal Sir. So macam mana Sir nak buat sekarang? Alamak. Lepas tu saya pun bagi guide macam mana nak buat. Boleh lulus? Boleh lulus je lah, nak dapat A susah lah. Kan dah lepas trial dah. Kan? Padahal pelajar tu, ini real case Pelajar tu daripada bulan 5 lagi saya guide. Bulan 5 lagi saya guide. Kata buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia buat cara sendiri juga. Dia ingat saya bagi tahu tu sebab sesaja-saja je. Sebenarnya saya dah kaji pasal IMATS ni, cara belajar yang betul dah 6 tahun guys. Dah 6 tahun. Kalau kamu tak nak percaya, saya tak boleh nak buat apa lah. Kan? Ramai pelajar yang dah berjaya, so dia dah buat. Kamu tak buat, kamu tak akan tahu. Tapi once bila you dah apply, you dah cuba, insyaAllah kamu akan dapat rasa. Bila awak buat tu, awak akan dapat rasa. Oh, macam ni rupanya Rasa lebih mudah, rasa lebih semangat nak buat, nak semak rasa mudah. Lepas tu, bila praktis, bila tanda, buku rasa macam semangat, banyak dah mula betul. Betul tak Nisa berlaku macam tu? Nisa pula. Kan? Saza kan? Betul. Dia akan jadi macam tu. Faham Bila kamu mula ada semangat untuk belajar, insyaAllah kamu akan improve lah. Dari masa ke semasa. Membebel dah banyak dah. Sekarang dah 10:25. Kita dah habis dah. Okay? Okay, kita dah habis dah kelas kita pada hari ini. Okay, ada soalan lagi tak? Last ada soalan tak? Kita go round table. Tak ada soalan, bagi thumbs. Adam, ada soalan? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs je. Ada Sir, beres. Ada, beres Nisa? Yeah. Okay. Adam nanti join group ni group CCO. Ada yang tu, Umar dah bagi link. Dah masuk dah? Okay. Kalau ada masalah, tanya je soalan dalam tu. InsyaAllah ramai assistant ada dalam tu untuk membantu. Faham Boleh Alright. Dalam form 4 tu ada form 5. Jangan risau. Dia boleh membantu korang. Cumanya masalahnya tak tanya soalan dia. Senyap je, sendu je. Kan? Sebab tak tanya soalan. Tak tanya soalan dia ada dua kemungkinan. Satu sebab faham sangat. Yang kedua memang tak faham langsung. Yang mana satu agak-agak kan. Okey, baik. Beres. Kurotul Husna, ada soalan? Ada? Tak ada? Okey, insyaAllah esok kita akan jumpa lagi pelajar-pelajar form 5. Pelajar form 4 janganlah masuk sebab esok adalah pelajaran tajuk form 5. Takut nanti kamu keliru. Dan kelabur asap nanti duduk dalam kelas tu. Okey, esok adalah form 5, kita akan belajar tajuk pembezaan. Saya akan cover bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua kita akan belajar dalam bulan Jun. Okey, insyaAllah. Bahagian yang pertama banyak pasal asas dan konsep yang penting dalam pembezaan yang kamu kena master. Okey? InsyaAllah. So itu saja. Kita pembezaan saya tak faham sangat Ifah. Okey, esok kena join. Esok wajib join. Saya akan bagi tahu macam mana nak belajar dia. Boleh? Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dah selesai kelas kita pada hari ini. Okey, saya harap apa yang saya kongsikan hari ini dapat menjadi panduan bagi kamu semua. Walaupun sebenarnya saya tak sempat nak share habis, tapi sekurang-kurangnya sebahagian besar saya dah cover, kamu boleh dapat. InsyaAllah. So, kalau dapat tengok soalan kali ini, mungkin dah banyak idea yang kamu boleh dapat di situ.
Okay, so kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Suara ada JB. Tentu Ustazah kat mana Johor. Okay. Okay, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada salahan silap. Okay, kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Gaya lagi ke? Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Right, sir. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bye-bye. sir. Okay, thank you Nisa. Thank you Anis, Umaira. Thank you Nisa. Thank you Auni. Thank you Mama Ridwan. Thank you Mama Ridwan. Join kali kedua. Dua ke ketiga dah. Okay, Auni, okay, Quratul Husna, terima kasih Fadilah, Lokman. Alright. Siapa lagi saya tak sebut? Okay, Muhammad Ridwani dah, Lokman dah, Ifa dah. Siapa lagi? Oh, Ustazah Samimi. Okay, thank you very much for join for the class today. InsyaAllah we meet again tomorrow or next week. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.